Aku nak jadikan mu lah saja-saja ilah. Tak ada orang lain. Tak ada benda lain, benda dunia ke, manusia ke, siapa ke sekalipun, aku tak nak jadikan dia sampai peringkat ilah dah. Aku nak jadikan dia makhluk-makhluk lah, dunia-dunia lah, harta-harta lah, hak abdi diri padamu saja ya Allah, tak ada pada orang lain. Mari arahan daripadamu, aku akan buat. Tak kira orang marah tak marah pun. Tak kira lah benda tu dilarang ataupun tidak, sekiranya mari daripadamu, aku buat lalu. Aku buat lalu. Aku dengar saja seruan daripadamu, aku pergi lalu. Pergi apa? Pergi kalimah syahadah aku bersumpah tu. Kalau tak mari gitu lagi dalam hati, maknanya sumpah saja lah. Nipu lagi maknanya mu dengan aku ni. Ibaratnya gitu. Kalau kita boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, mu ni menipu lagi dengan aku ni. Mu dengar orang sebut Allahu Akbar semaya subuh, mu tak bangun juga. Mu tak bangun pun dengar Allahu Akbar. Macam mana mu lapar kalimah syahadah, mu kata nak abdi diri pada aku. Orang sebut Allahu Akbar, tak ada lebih besar daripada aku. Tapi mu membesarkan katimu juga, mu membesarkan tilammu juga, mu membesarkan anak binimu juga, mu membesarkan sejuk, membesarkan air. Mu takut pada benda tu daripada aku, maka kalimah syahadah mu tak betul lagi. Mu nipu lagi dengan aku. Kita tak apalah, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih. Hak mana ada luar tu, kena bagi tahu. Hak mana anak beranak kita hak tak mari lagi. Kita mari sore ya, naik motor pun sore, ataupun naik kereta sore. Rumah tu anak bini tak bangun lagi. Bini tak bangun lagi, anak tak bangun lagi. Bila balik gerak? Balik gerak lepas kuliah subuh. Kalau kena hari ada kuliah subuh, balik gerak, balik kejut lepas kuliah subuh. Pukul 7 suku, 7.30 anak baru bangun semaya subuh gajah. Tak ada apa-apa. Pas kita tolong tanggung belaka. Sebab tu orang lelaki Nabi sebut 4 golongan yang akan tarik dia pergi ke neraka. 4 golongan manusia yang akan tarik dia pergi ke neraka. Yang pertama anak dia. Kalau dia pak anak dia, tolong tarik dia pergi ke neraka. Kalau dia pak, dia tak ambil tahu pun pasal anak dia. Anak dia buat apa dia tak kisah. Anak dia pakai tudung, kau tak pakai tudung, kau berkawan dengan siapa, aku tak cara, tak peduli. Maka anak ini akan tarik pak dia masuk dalam neraka sekali dengan dia. Yang kedua, isteri kalau kita tak jaga, maka isteri akan tarik suami tersebut ke neraka. Hadis ni bukan nak merendahkan martabat wanita, tidak, tapi nak suruh orang lelaki ni guna kuasa lelaki dia, menggunakan kelelakian dia. Jangan duk guna malas saja ya kelelakian ni. Guna bila-bila, siap malas juga guna kelelakian ni. Ini duk cari obat untuk lelaki saja. Guna kelelakian tu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang perempuan yang ada atas muka dunia ni rosak lelaki ya. Kalau ikut Ustaz Wan Sahur Bani Leman, dia baca ayat ni, dia kata daripada ayat ni, ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ni, Allah Taala sebut orang lelaki lah segala-galanya. Nak banding dengan orang perempuan, orang lelaki lah dia punya kuasa, dia punya berkuasa lebih daripada perempuan. Maka punca berlaku masalah dalam masyarakat, dalam rumah tangga, berpunca daripada orang lelaki. Tak percaya terang mikir panjang sikit lah. Sebab apa bini jadi tak pakai tudung? Lelaki lelaki tak guna kelelakian dia, suruh isteri dia pakai tudung. Setara mana sangat bini ni berani? Kalau bini ni garang sekalipun, setara mana sangat bini? Dia nak marah, nak angkat tangan napa kita? Tak sapa tahap tu lah. Tak sapa tahap tu. Anak, setara mana sangat kita takut pada anak? Tak payah jadi pok lah kalau kita takut pada anak. Ni anak keluar rumah pakai seluar jeans, kita tak kisah. Anak keluar rumah pakai t-shirt, kita tak kisah. Anak keluar rumah tak pakai tudung, kita tak kisah. Serupa kita dengan mak, kita dengan anak. Anak tak pakai tudung, kita pakai seluar pendek, naik motor gendong. Seronok bulu kaki, bulu betis. Pas serupa kita. Maka isteri, kalau tidak anak, isteri akan menarik orang lelaki itu masuk dalam neraka. Kemudian ibu, bagi seorang anak lelaki, bila dia sudah balik, maka dia juga bertanggungjawab ke atas mak dia. Kena pastikan mak dia betul-betul taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping ayah ataupun di samping suami, maka anak lelaki juga kena pastikan mak dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh biar mak dia duk tengok cerita Indonesia ya. Ataupun cerita daripada mana? Telenova tak tahu lama tu. Duk tengok tu lepas satu cerita tengok.
Semaya zuhur pun lewat, semaya asar pun lewat, semaya maghrib pun lewat semua. Ki apa? Ki tengok cerita. Anak yang faham mesti bagi tahu. Anak tak faham kena ngaji. Kemudian yang keempatnya, anak lelaki. Anak lelaki juga bertanggungjawab. Adik-beradik lelaki bertanggungjawab bila mana ayah dia tak ada. Bila mana ayah dia tak ada, maka adik-beradik lelaki kena pastikan adik perempuan dia mengamalkan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala. Pak golongan ni kalau silap gaya boleh duduk dalam neraka sekali dengan perempuan. Boleh duduk dengan kau. Dia kata sedap ustaz duduk dalam neraka sekali dengan perempuan. Atas dunia payah dah, dia kata boleh duduk sekali dalam dengan perempuan capur gaul. Tak apalah kalau tak ada azab. Kalau tak ada api tak apalah. Ni duduk dalam api. Api yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Al-Mulk tu dengan sahiq. Sahiq ni maknanya satu api yang besar, kita pergi duduk api besar-besar, kemudian kita buang kayu ke, buang apa, buang kertas ke pada api tersebut, dia bunyi buf. Tu api yang ada pada yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan api neraka. Besar tak besarnya kata apa, api neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk bakar manusia. Pas tubuh kita setara mana? Tubuh kita setara mana? Pas bila kita sebut kalimah syahadah, maknanya kita bersumpah dengan Allah ya Ta'ala, kita nak taat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain ilah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kalimah tauhid. Tapi bila kita sebut Muhammad Rasulullah, hamba sebut dah, kita menyebut kalimah Muhammad tu kerana kita nak bertalaqi dengan dia. Kita nak bertalaqi dengan dia. Nak taat pada Allah sungguh-sungguh 100% macam mana kalau tidak ikut Nabi? Kalau tidak ikut Quran, Quran ni kita tak faham, orang Arab pun tak faham, apatah lagi kita orang Melayu. Duk baca lama dah. Lama dah ada baca Quran, tak faham-faham pun. Hak mana faham tu fahamlah, hak tak faham tu tak faham. Bukan semua kita buka Quran tu kita boleh faham terus dah. Orang mengaji bahasa Arab pun tidak semestinya faham sepenuhnya ayat Quran tu, kena cek dulu tafsir, kena cek dulu terjemahan, baru boleh bagi tahu macam mana. Apatah lagi kita tak mengaji, tak faham Quran. Maka ibarat Muhammad Rasulullah, kita pergi talaqi dengan Nabi, ngadak Nabi. Supaya kita mengaji berguru, kuliah maghrib, kuliah subuh tu, kita bertalaqi, kita pergi duduk depan, mengadak depan tu, itu kita panggil talaqi. Maka begitulah ibaratnya kita nak bertalaqi dengan Nabi. Pergi duduk depan Nabi, Rasulullah, aku ni tak lama lagi nak jadi suami. Macam mana Rasulullah? Mari aku ajar mu macam mana nak jadi suami. Rasulullah, aku tak lama lagi nak dapat anak, macam mana nak didik anak? Mari aku ajar. Rasulullah, aku ni duduk dalam masyarakat, rumah kiri kanan aku ada jiran, macam mana Rasulullah nak jadi jiran mengikutmu? Maka Rasulullah kata, mari aku ajar. Gitu ibaratnya gitu. Kita nak jadi jiran kau, nak jadi sahabat kau, nak jadi siapa sekalipun, Nabi kata mari jumpa dengan aku ajar aku ajar satu-satu akan cerita kamu macam mana nak jadi suami, macam mana nak jadi pemimpin, macam mana nak jadi rakyat, macam mana nak jadi tu, nak jadi ni. Maka kalau kita ambil benda tu sungguh-sungguh daripada Nabi, barulah membenarkan kalimah Muhammad Rasulullah. Kalau tidak, tak benar juga. Tidak, kalau tidak macam tu, kita tidak masih lagi belum membenarkan kalimah Muhammad Rasulullah. Jadi bila kita dah lafaz la ilaha illallah, itu iman, baru dia panggil iman. Kita percaya bahawa tidak ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala, baru iman. Adin yang kedua, rukun adin yang kedua Islam. Bila kita dah mengaku bahawa Allah Taala tu adalah ilah yang sebenarnya, kita nak jadi hamba sengoti pada Allah Taala, nak jadi kuli pada Allah Taala, bukan kuli Gomusa ni, kuli Gomusa itu lain pula. Baik, kita mengaku sungguh-sungguh nak jadi kuli pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala kata, aku nak suruh mu buat benda. Dah mu nak jadi hamba aku sungguh-sungguh, aku nak suruh mu buat kerja. Supaya kita ambil orang gaji, orang mari rumah lah. Bukan kita ambil bayar saja-saja, nak suruh dia buat kerja. Kita duk bayar bulan-bulan dia 450, 500 tu, kita bayar per dia tu, tujuan dia nak suruh dia buat kerja. Bukan mari duduk tengok TV, baca majalah gitu, tidak. Kita panggil dia tu, cari dia sanggup bayar beribu-ribu tu untuk dia buat kerja pada kita. Tolong kemas rumah, tolong basuh pinggan, tolong basuh baju, tolong gosok baju, tolong jaga anak, tolong mandi anak, gitulah kita ibaratnya. Ibaratnya kalau kita dengan